Akan tahu ni. Maka kami, rakyat Malaysia, akan menumpukan segala usaha dan tenaga kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang berikut. Sambung! Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran pergabungan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ya. Itulah tajuk kita pada malam Darah Muda malam ini untuk bicarakan tentang rukun negara. Ya, Faiz. Dan bicara pasal rukun negara ini, mungkin kedengaran agak bosan tapi isunya hari ini seolah-olah kita kena bangkitkan kembali elemen yang mahu disampaikan oleh rukun negara itu sendiri. Betul tak, Irfan? Betul. Yang mana hari ini seperti kita lihat sebenarnya apa terjemahan yang kita mampu angkat daripada rukun negara ini. Kalau kita tengok hari ini, negara kita seolah-olah macam berada dalam satu situasi yang kita memerlukan satu modul ataupun apa tu, Irfan? Perbincangan lebih kritikal, lebih segar sebab beberapa isu belakangan ini. Soal rebirthnya Jabatan Negara dan Al Jazeera semalam kita bincangkan. Dan untuk itu, malam ini bersama kita orang yang kami dah temu bual lebih awal sebelum bersama dengan anda. Seronok orangnya. Saya kenalkan Tuan Haslizar Rozali, lebih kenali sebagai Alung, dan merupakan penolong pengarah kanan Kluster Kenegaraan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILIDS Kementerian Belia dan Sukan. Dan selepas ini juga kita akan bersama dengan Sarah Khan Suk Teng dalam talian yang merupakan alumni Malaysian Future Leader School MLFS, bukan MFLS. Bukan MLFS. Untuk awal ni, ya, itulah perbincangan persoalan yang besar di kalangan orang belia. Rukun negara lagi, tak ada benda lain. Mungkin boleh reaksi awal daripada peringkat KBS ni, Along. Okey, terima kasih Irfan dan juga Faiz. Satu topik yang sangat menarik untuk saya. Orang mungkin tabu bila mendengar rukun negara, tapi itulah hakikat dia, kita kena pegang rukun negara ni. Nama dia rukun, kenapa diberi nama rukun? Rukun ni satu benda yang perlu dihayati dan dipegang oleh masyarakat, warga negara Malaysia khususnya. Sebab kalau tak ada benda ni, so kita berlakulah peristiwa yang berlaku satu ketika dahulu. Sebab itu sejarah membuktikan, menunjukkan bahawa kita perlu ada satu kaedah. Sebelum tu tak ada. Sebelum tahun 70 kita tak ada pun satu prinsip, satu perkara, satu konsep atau ideologi yang perlu kita pegang bersama. Sebab itu kita ni unik. Kita ada masyarakat majmuk. Jadi nak tak nak kita kena ada satu ideologi kebangsaan ni namakan. Nama dia rukun negara. Yang perlu kita pegang bersama. Dan nak bercakap pasal rukun negara, dia tak boleh berdiri sendiri. Semua orang kena faham bahawa dia berdiri atas dasar sejarah. Jadi kita kena faham sejarah. Masalah yang berlaku sekarang ni ialah kita tak nak belajar sejarah. Orang muda berapa ramai yang suka sejarah? Islam suka sejarah. Dia sejarah ataupun sejarah tu dilihat terlalu berat sebelah. Dia sebenarnya sejarah bukan berat sebelah. Sejarah adalah menceritakan kisah sebenar. Dan sesiapa yang akan menjadi orang yang akan duduk dekat situ, dia akan cari dan kaji tentang sejarah itu. Jadi sejarah itulah yang akan diletakkan dalam buku. Kecuali kalau ada orang kepentingan tertentu, kita tak tahulah. Tapi setakat ini, inilah sejarah tanah air kita. Kita pun ada sejarah kita sendiri. Betul. Tapi Alung, bersama dengan Alung. Boleh. Kan? So dah ala kita bercakap mengenai ideologi ini kan. Sebenarnya apa konsep yang boleh kita ungkapkan daripada rukun negara ini yang patut kita fahami dan kita hayati tentang untuk memupuk semangat perpaduan masyarakat. Sebab tadi pun Alung ada menyentuh mengenai perpaduan, betul? Dia boleh ulas sikit mengenai ideologi dan konsep rukun negara ini. Okey, kalau kita tengok kepada rukun negara itu sendiri, right? Tercipta pada tahun 70, Mageran pada ketika itu Tun Razak, Majlis Perundingan Negara bersidang untuk mengatasi permasalahan yang berlaku pada tahun 70. Tapi sebelum itu bibit-bibit itu dah tercipta sehingga tercetusnya peristiwa 1369. Jadi benda itu yang menyebabkan akhirnya mereka berfikir mencari kaedah bagaimana untuk menyatu padukan semua rakyat Malaysia yang berdalam kaum. Kita tak boleh nak tolak dah. Benda ni dah berlaku dalam sejarah negara kita. Jadi nak tak nak kita ada satu kaedah. Lalu terciptalah rukun negara yang mempunyai 5 objektif. Salah satunya padanya ialah perpaduan ni. Jadi perpaduan ni kita kena pegang sampai sekarang. Nak tak nak kita berdiri dan senjata yang menangkan kita, menewaskan British juga adalah perpaduan. Kita mana ada pistol nak nak mengalahkan British. Tapi ini bicara orang yang ada pengalaman dah. Saya rasa mungkin ada kefahaman lebih mendalam soal sejarah itu kan. Tapi bersama dengan kita juga ialah alumni MFLS, Sarah Khan Suk Teng. Terus Sarah, soalan saya dia berkait dengan apa yang disebut oleh Alung tadi ya. Mana orang kena tahu sejarah, tapi pada perspektif Sarah sendiri. Soal rukun negara, adakah rasa macam agak terasing sebab bila sebut ini soalan bocor tadi kena kita tahu. Dekat Sarah sendiri, maknanya adakah rukun negara tu memang rasa dekat betul dengan belia, kawan-kawan Sarah di sekolah, ataupun rasa agak macam benda tu hanya rutin semata-mata?
Pada pendapat saya sebagai belia, saya rasa konsep rukun negara itu tidak asing lah untuk kita sebagai belia. Disebabkan setiap perhimpunan, setiap hari di sekolah atau melalui pendidikan moral dalam sekolah, dalam pendidikan, dia juga dapat diaplikasikan dalam cara kita hidup sehari. So saya rasa tidak asing dan tetapi juga tidak diaplikasikan dengan efisien dalam kehidupan kita sebab kita mungkin baca tentangnya atau hafal tentangnya tetapi kebanyakan golongan belia tidak memahami maksud mendalam tentang rukun negara. Okey, Sarah, golongan belia tidak faham akan maksud rukun negara itu akan membawa kepada satu persoalan. Sebenarnya rukun negara itu kita sendiri yang mengabaikannya. Sampai kan ada yang terlupa tentang kewujudan rukun negara itu. Boleh Sarah komen? Saya rasa kebanyakan rakyat Malaysia hanya ingat akan rukun negara semasa bersekolah. Sebab di sekolah kita mungkin ada peperiksaan yang akan tanya soalan tentang rukun negara atau kita perlu hafal semasa perhimpunan dan semasa itu sahaja kita akan ingat tentang rukun negara. Tetapi apabila kita sudah macam graduate, kita keluar untuk kerja, mungkin kita tidak diingatkan bahawa rukun negara itu wujud dan mungkin kurang kesedaran. Boleh ke Sarah sebut secara yakin dalam secara langsung ni bahawa Sarah merupakan orang yang betul-betul menghayati rukun negara? Ya atau tidak? Ya. Ya, kalau begitu Sarah, mungkin Sarah boleh kongsikan perspektif Sarah sendiri, iaitu rukun negara yang kelima lah kita cuba. Kesopanan dan kesusilaan. Cuba huraikan kepada penonton kita malam ini. Saya rasa yang itu merupakan asas lah untuk kita menjadi orang. Sebab untuk dalam kalangan Malaysia, kita ada banyak bangsa dengan kaum dengan agama. So, kesopanan dan kesusilaan itu membantu kita untuk menjadi seorang yang lebih menghormati dan juga menerima pandangan orang lain. So, kita mungkin tidak reject agama atau kaum orang lain, tetapi kita juga accept mereka sebagai rakyat Malaysia dan juga akan mengukuhkan perpaduan antara rakyat Malaysia. Okey, baik. Jadi Irfan menyentuh kesopanan dan kesusilaan dekat Sarah. Okey, mungkin kali ini saya pernah nak menyentuh mengenai kepercayaan kepada Tuhan. Saya nak tujukan pula kepada Along. Okey, Along. Betul ke rukun negara ini adalah platform yang terbaik untuk kita mengekang fahaman ekstremis? Ialah sekarang ini golongan belia itu sangat cukup terkenal dengan fahaman liberalnya. Dan hingga kan Tuhan seolah-olah dilihatkan di tempat yang kedua, bukan lagi satu kepentingan. Boleh Along kupaskan sedikit mengenai itu? Kepercayaan kepada Tuhan, kalau kita tengok, mengapa kepercayaan kepada Tuhan ini dijadikan sebagai salah satu daripada prinsip rukun negara? Pada ketika itu, kalau kita tengok pada sejarah tahun 70-an, komunisme, ideologi komunis sedang berleluasa, disebarkan ke serata tanah Melayu pada ketika itu. Jadi untuk menyekan, komunisme ni dia tak percaya kepada Tuhan, dia tidak percaya kepada peraturan. Jadi bagaimana kita nak menyekat ni kalau kita tak pertahankan, tak sekat ideologi ini, apa akan berlaku pada rakyat Malaysia pada ketika itu? Maka lahirlah kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama. Selain daripada itu, orang yang beragama adalah orang yang baik. Mana-mana agama di dunia pun tidak ada yang mengajar benda yang jahat pun. Mana-mana agama di dunia mengajar benda yang baik. Jadi kita faham, bila benda itu berlaku, agama akan menjadi tunjang, guideline kepada manusia, guideline kepada warga negara. Jadi automatik kepercayaan kepada Tuhan ni sangat layak untuk letak pertama, kerana itu adalah asas kepada berdirinya sebuah negara. Atau lebih selesa Malaysia menjadi sebuah negara teologi, berasaskan kepada teologi, negara berasaskan Tuhan, ataupun negara yang seperti komunisme itu menariknya sebab dia bicara tentang soal rakyat itu, rakyat lapar, kena bagi makan, so orang nak kepada komunisme sebab itu. So macam mana pertemuan itu, bagaimana kita nak menyeimbangkan supaya kita faham bahawa ya betul kena pilih Tuhan, tapi tak menafikan juga keperluan isi perut itu. Betul. Kalau kita tengok dalam manusia ni dia ada IQ, EQ, SQ. Kenapa satu ketika Ramachandran di Harvard University meletakkan SQ, benda yang terakhir, yang paling penting. Ada orang baik tetapi dia mencuri. Ada orang tak bagus pun, tak baik pun,
Tetapi dia okey dari segi perwatakan, tolong orang apa semua. Dia miskin. So benda tu siapa yang pegang? Benda tu adalah datangnya daripada titik ketuhanan itu sendiri. Jadi sebab itu kalau kita kata bahawa kita tak boleh berdiri sendiri, kita tak boleh berjalan sendiri, kita tak boleh untuk meletakkan bahawa semua ini aku yang punya. Sebab kalau kita letak semua ini aku yang punya, orang yang kuat akan terus berkuasa. Dan untuk perkara itu iLeads ada program yang diformulakan khas untuk bawa isu ini kepada sebab masyarakat. kita bercakap pasal negara itu, orang dah tak suka kan. Kalau dia teori je kan, jadi orang tak suka. Jadi nak come iLeads di bawah kluster kenegaraan menyediakan satu program yang kita namakan, kita ada 4 fasa, 4 program. Yang pertama ialah sekolah rukun negara. Yang ini adalah untuk belia awal. Kemudian kita ada kursus rukun negara untuk belia pertengahan dan juga belia akhir. Kemudian kita ada simposium dan dialog rukun negara. Semua ini menggunakan pendekatan 70-30. Maknanya 70% lebih kepada aktiviti dan 30% hanya teori. Maknanya ceramah-ceramah ni 30% je. Yang lain tu lebih tu aktiviti. Okay. Jadi benda ini yang orang muda suka. Betul. Tapi program tu fizikal ataupun semuanya online? Tak, dia online ni apabila pandemik COVID-19 dia berlaku. Jadi itu yang kita terpaksa sebab untuk terus direct sampai kepada orang. Jadi kalau online ni dia fake banyak. Maksud fake ni ialah maksud fake ni ialah dia berpura-pura lah nak dengar tapi sebenarnya tak dengar. Kalau dia on pun kita pun tak tahu kan. Tapi bersemuka ni lebih dekat, lebih touching untuk kita bercerita pasal tanah air yang tercinta. Baik, terima kasih Along. Kita berehat seketika dan pastinya masih lagi bersama kami Darah Muda bicarakan tentang maka kami rakyat Malaysia. Kembali lagi dalam Darah Muda, saya Faiz Arif dan Ifan Faruqi. Ya, betul. Kita akan masih lagi setia di Bernama TV dan kita masih membawa premis kita iaitu hari ini apa Ifan? Itu sungguhnya maka kami rakyat Malaysia. Yes. Dan jadi talian kita ada Sarah. Halo Sarah. Halo, selamat sejahtera Okey Sarah. Sini. Tadi kita dah dengar mengenai kesepahaman dan kesusilaan, kepercayaan kepada Tuhan. Sekarang ni bagaimana pula dengan falsafah itu sendiri, prinsip dan keperluan kepada rukun negara? Kalau kita tengok dalam konteks media sosial hari ini, adakah kita nak menyalahkan media sosial ataupun kita nak menyalahkan dalang dia? Kita yang menggunakan. Jadi sebagai anak muda beraspirasi yang tinggi, kata orang kan, bagaimana Sarah memandang persoalan tersebut? Tentang prinsip rukun negara. Dan kepada media sosial itu sendiri. Dan media sosial, saya rasa media sosial pada masa ini sangat powerful lah because dia mungkin akan influence banyak orang dengan satu post, satu komen atau satu tweet. Jadi saya rasa generasi muda boleh menggunakan peluang ini, media sosial, untuk mempromosikan rukun negara sebab yang saya kata tadi, rukun negara kurang kesedaran dalam golongan muda kerana mereka tak faham tentang maksudnya, mereka saja hafal dan juga baca saja. So mungkin kita boleh, pihak berkenaan boleh mempromosikan rukun negara dengan mungkin ada aktiviti-aktiviti seperti ceramah ke atau kelas ke, atau boleh menghebahkan konsep rukun negara supaya untuk untuk attract rakan golongan-golongan muda supaya mereka akan bukan sahaja hafalkan rukun negara tetapi juga memahami dengan dalam maksudnya rukun negara. Sarah merupakan alumni Malaysia Future Leaders School dan saya difahamkan mereka ini ada di train ya, dilatih dengan keupayaan dan kemahiran debat. Jadi saya nak ambil peluang ini. Sarah sebut bahawa rukun negara ni orang muda tak hati sebab pihak kepentingan kena buat lebih banyak. Tapi saya berpandangan bahawa bukan pihak kepentingan, bukan kerajaan. Belia tu yang kena ambil tindakan. Apa pandangan Sarah? Bukan salah orang lain, salah hampa. Saya rasa juga betul lah. Sebab ada banyak halangan seperti golongan muda masa kini, kita kurang prihatin tentang isu-isu negara. Saya rasa golongan ini mungkin sangat ignorant atau kita hanya mementingkan apa yang berlaku di sekeliling kita saja. Kita tidak mempedulikan apa yang berlaku di peringkat negara atau masyarakat. Oleh itu, saya rasa kita haruslah mempunyai itu
conviction supaya kita mendalami pengetahuan dan juga memahami apa itu rukun negara dengan maksudnya. Because mungkin kita tidak rukun negara ini ditubuhkan apabila sebagai sejarah, tetapi kita sebagai golongan muda kita tidak memahami maknanya kepada orang itu, kepada orang-orang rakyat Malaysia pada masa itu. Kita just baca, kita tahu sejarah saja, tapi kita tidak berfeel. Sarah, sama ada belia tak prihatin ataupun belia rasa tak perlu pun rukun negara ni. Lagi Along komen lagi. Tak perlu pun rukun negara ni. Kami boleh hidup tanpa rukun negara sebab memang ada kajian daripada Universiti Kebangsaan Malaysia menyatakan bahawa nilai murni di kalangan rakyat Malaysia, belia khususnya, dapat dalam skor yang baik. Taklah terlalu baik tapi baik. So, adakah Sarah setuju tak perlu rukun negara? Belia rasa tak prihatin, bukan dia orang tak prihatin, tapi rasa tak penting pun. Tak, saya tak setuju. Sebab saya rasa kalau kita golongan belia hanya mempunyai nilai murni itu tidak mencukupi untuk sort of bring us all together as Malaysians. Sebab rukun negara ini merupakan asas perpaduan Malaysia dan itu juga mempunyai aspirasi nasional Malaysia untuk melahirkan anak muda yang bersatu padu disebabkan rukun negara dan bukan hanya kerana saya mempunyai nilai murni dan saya haruslah menjalankan nilai murni itu sahaja. Okey. Okey, itu kata Sarah mengenai penghayatan untuk mempraktikkan prinsip-prinsip rukun negara itu kan, Ifan? Okey, kalau itu pandangan orang muda, bagaimana pula pandangan individu yang orang kata, okey, inilah orang sepatutnya untuk bercakap mengenai pemupukan. Jadi, pemupukan yang sepatutnya bagaimana yang kita boleh zahirkan kepada golongan-golongan muda ni? Okey, betul macam Sarah cakap. Orang muda diajar untuk menghafal. Maka kami rakyat Malaysia itulah prinsip yang pertama, kedua, ketiga tiap hari Isnin depan bendera. Tapi dia tak tahu apa objektif sebenarnya rukun negara. Rukun negara ni dia ada dua bahagian. Bahagian yang pertama iaitu objektif, bahagian yang kedua ialah prinsip. Jadi sekarang ni kita belajar tentang prinsip. Dalam prinsip ni pula dia ada pecahan dia. Kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan dia ada perkara 3 dalam perlembagaan untuk kita kaitkan. Dia kena faham agama Islam adalah agama persekutuan. Jadi agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai. Benda ini yang tidak diterangkan. Kedaulatan undang-undang, keluhuran perlembagaan ni meletak kedaulatan undang-undang ni meletakkan perlembagaan itu tertinggi dalam perkara 4. Ada 183 perkara dalam buku perlembagaan, 15 bahagian. Semua itu merangkumi, masuk sekali. Pecahan itu yang tidak diceritakan. Hanya cerita prinsip kedaulatan undang-undang. Apa dia kedaulatan undang-undang? Jadi kedaulatan undang-undang hanya di bibit. Tapi kalau kita cerita kedaulatan undang-undang berkait dengan kontrak sosial. Di mana orang Bumiputera dan bukan Bumiputera atau orang Melayu pada ketika sekarang ni, dia dulu Bumiputera sekarang ini orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak faham tentang apa dia kedaulatan undang-undang, apa dia perkara yang terkandung. Tidak diterangkan ataupun sebab kita ini takut masyarakat tak bersedia. Sampai kesudah tak bersedia. Sampai sekarang tak bersedia. Kalau kita takut masyarakat tak bersedia, sampai bila masyarakat akan bersedia? Nak tak nak kita kena masuk dan kita kena continue, bersambung. Dia mesti terus. Yang jadi yang kita nampak ialah dia putus-putus. Tahun ni okey. Tahun depan dah tak okey. Dia tak boleh macam itu. Kalau kita ambil Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih berjaya menewaskan kota Konstantinopel, bukan kerana kehebatan Muhammad Al-Fatih itu sahaja. Dia kerana rentetan pemimpin-pemimpin itu yang membawa perjuangan tu sehingga Muhammad Al-Fatih berdiri di depan dalam istana, kota Konstantinopel replika dia dah ada. Jadi tunggu dia nak serang je. Jadi maksud saya ialah rukun negara mesti berterusan. Dia tak boleh hari ni hangat, tahun depan dah down. Tahun depan dia mesti berterusan. Baru orang akan rasa nak tak nak anak muda akan bagus, apa penting nak tahu. Dia akan sendiri akan timbul benda tu. Tapi kalau dah suam-suam kuku, orang purba macam saya ni. Tapi IELTS memang ada masukkan semua elemen yang Along sebut dalam program elemen kita, utama modul program. Sepatutnya 102 siri pada tahun ini, tapi disebabkan COVID ni, tapi kita kena teruskan. Kita kena teruskan sebab kita rasa bahawa bab kenegaraan, bab rukun negara, perlembagaan ni perlu sampai. Sebab generasi kita ni akan pelapis belia ni akan naik jadi pemimpin. Sarah, masih ada talian, kalau boleh saya tanyakan mungkin perspektif di hujung ini berkenaan dengan bagaimana sebagai seorang pelajar yang masih muda, saya dah habis belajar, Sarah baru nak sama belajar pelajar cemerlang ni, 9A plus 1A 2A dah straight A. Saya sebut tentang rukun negara. Esok kita akan bacakan pelancaran rukun negara secara rasmi 50 tahun. Tapi Sarah sendiri untuk di akhir ni, untuk kawan-kawan, Sarah generasi yang muda, generasi
TikTok boleh sebut macam tu kan? Apa pesanan mereka? Adakah mulai esok semua orang kena buat TikTok 5 prinsip rukun negara? Macam tu kan? Saya rasa yang ini mungkin have to take it step by step lah. So saya rasa mungkin kita boleh mengaplikasikan, cuba mungkin sehari aplikasikan atau seminggu aplikasikan at least satu rukun negara dalam kehidupan. Mungkin yang kelima, kesepanan dan kesusilaan. So pada minggu ini semua belia, golongan belia akan mengaplikasikan ini dalam kehidupan. Menghormati orang lain ke, atau membantu orang lain ke, atau mungkin bersopan santun dengan melayani secara satu sama lain. Dan mungkin minggu depan aplikasikan rukun negara yang kedua, mungkin kepercayaan kepada Tuhan. Dia akan supaya lebih dapat mengaplikasikanlah rukun negara dalam kehidupan seharian. Itu kata Sarah mengenai anak muda, kan Irfan kan? Ya, betul. Okay, jadi terima kasih Sarah di atas perbincangan ini. Mungkin dah berjaya untuk membuka minda anak muda tu untuk jadi cemerlang macam Sarah, supaya lebih ramai lagi individu-individu akan jadi macam Sarah. Okay? So Along, di akhir ni sebelum kita pergi kepada penutup, soal rukun negara ni lah soal yang dah berlanjutan lama. Tapi untuk akan datang ni, apa fresh, tindakan lebih segar yang boleh buat selain daripada dengar ceramah, pergi program, tengok berita. Sekarang ni kita kena ialah macam bila kita online sekarang ni, kita kena berbanyakkan pertandingan, kuis, Kahoot. Kita boleh menggunakan medium Kahoot yang sekarang budak-budak suka kan benda-benda macam ni. Dia tak adalah yalah, kadang-kadang soalan-soalan, jawapan-jawapan tu tak adalah straight sangat, kelakar-kelakar sikit. Sebab kita nak mula menanam minat dulu. Sebab sekarang ni kalau orang tak minat, buatlah apa pun. Betul. Jadi kita kena tanam minat dulu. Minat ni mesti datang daripada, kadang-kadang dia datang daripada lecturer itu sendiri. Kadang-kadang melalui kaedah itu sendiri. Jadi itulah elemen yang kita garapkan di dalam kluster kenegaraan. Kita menggabungkan kesemua elemen. Penceramahnya atau tenaga pengajarnya, tool peralatan dia, teknologi terkininya dengan kaedah aktivitinya. Jadi semua itu perlu pembaruan untuk kita pastikan dia minat. Akan ada program yang terdekat? Setakat ni kita akan ada, besok saya ada IB Live bersama dengan YDP daripada Institut Latihan College Jururawat Malaysia, frontliner lah, bercerita pasal patriotik. Juga kita masuk tentang kenegaraan. Nilai patriotism, saya kalau boleh kita sentuh sikit tentang tadi beza antara nilai murni dan juga nilai kenegaraan. Kita discuss sebelum kita live. Mungkin boleh kongsi dengan penonton kita bezanya tu. Semua orang baik kan? Betul. Sebab itu kita ambil yang kelima, rukun negara yang kelima. Sebab kalau kita nak ambil nilai terlalu banyak, nilai ni banyak. Nilai baik ni sangat bertolong-menolong, rajin apa semua. Kalau kita nak kumpulkan semua sekali, susah. Jadi negara mesti ada satu nilai, iaitu sopan dan susila. Sopan dan susila ni terjemahan dia orang faham. Hormat menghormati antara satu sama lain. Berbeza pendapat tak ada masalah, tapi kita boleh hormat orang punya idea. Betul jadi, ke boleh beza pendapat? Beza pendapat sikit bergaduh. Sebab itu saya tengok sekarang ni sudah ada mekanisme untuk perdebatan, sudah ada macam ni. Kita boleh berbahas, kita boleh berdebat, tapi tak adalah sampai nak bergaduh-gaduh kan. Sebab kita pegang kepada prinsip yang kelima itu, sopan dan susila itu. Jadi insya-Allah. Baik, itulah dia sedikit perkongsian mengenai Markah Kami Rakyat Malaysia. Jadi setiap lapisan masyarakat hari ini perlu memainkan peranan masing-masing. Tak kiralah itu nilai murni ke, nilai kenegaraan ke, kena ada cara yang tersendiri agar kita boleh mewarai kehidupan itu dengan lebih jayanya. Lepas semua penonton kita ikuti esok 9 Julai pada jam 3 petang secara langsung Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun ke-50 Rukun Negara yang akan dilancarkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi jumpa anda esok, dan kita akan ada grandstand juga di Bernama pada jam 2.30 petang sehinggalah menuju ke pelancaran tersebut. 2 petang sehingga jam 3 petang dan pelancaran pada 3 petang. Jadi sekadar itu sahaja daripada kami. Saya Irfan Faruqi, saya Faiz Arif. Bersama-sama kita semarakkan Rukun Negara dalam Darah Muda. Ini Suara Orang Muda.